Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita bersyukur kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu dalam minggu keempat dah tak silapnya. Minggu keempat kan, siri keempat, yang mana kita buat kelas cara maya online. Alhamdulillah kita masih lagi boleh meneruskan kelas cara maya untuk kali keempat dalam siri pembelajaran akidah dan tauhid. Kita dah berada di fasa-fasa terakhir untuk rukun Islam yang kita nak belajar. Okey, jadi kalau tengok pun background yang saya letak pun hari ni ialah Pak Kurma kan. Kurma ni kalau kita tahu, kalau kita lihat simbolik lah kepada rukun Islam yang keempat kan, berpuasa di bulan Ramadan. Okey, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi insya-Allah hari ni kita akan membincangkan tentang topik yang mengenai berpuasa di bulan Ramadan, insya-Allah. Okey, macam biasa untuk slide yang kedua, macam biasa kita akan recall balik apa dia rukun Islam. Apa dia rukun Islam sebenarnya? Untuk apa Ustaz? Untuk apa kita recall? Sebabnya untuk kita mengingati kembali. Tidak salah sebenarnya kalau kita selalu ulang kan. Jadi benda tu akan melekat di dalam kepala kita lah. Maksudnya kita selalu ulang kan. Jadi yang pertama ialah kita pergi sekali lalu je lah. Rukun Islam yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua ialah solat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga ialah mengeluarkan zakat. Yang keempat yang kita nak bincang pada hari ini ialah puasa di bulan Ramadan kan. Yang kelima menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu. Jadi puasa di bulan Ramadan ni kita sudah bincangkan di pondok sebelum ni kan. Di pondok sebelum ni kita bincangkan tentang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi hari ni kita akan recall balik. Kita akan orang panggil ulang balik. Tidak salah untuk kita mengulang sebenarnya. Sebab untuk lagi kita mengingat kan. Bahkan apa yang kita belajar dulu pun kita kena ulang. Nanti lama-lama lupa kan. Okey. Jadi hari ni kita akan ulang balik apa yang kita telah buat. Senang kan. Kita baru lepas raya dalam 2 bulan lepas kan. Lepas raya pula, lepas puasa kan. Jadi kita akan tengok untuk tajuk puasa di bulan Ramadan. Okey, puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan ni bermaksud menahan anggota badan daripada perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar sehingga terbenam matahari.
Maksudnya di sini kita menahan segala tubuh kita, kan? Puasa ni kita menahan segala tubuh kita daripada perkara yang membatalkan puasa. Yang paling jelas yang sebelum ni yang kita belajar kan, ialah makan dan minum lah. Tapi tidak cukup sekadar kita makan dan minum, tapi anggota-anggota lain pun kita kena berpuasa juga. Maksudnya kalau kita puasa tapi mulut kita bercakap yang tak berfaedah, ataupun kita pun membuat lagi perkara, bukan perkara yang membatalkan, tapi perkara-perkara yang orang panggil tak baik lah. Maksudnya makruh kan, yang perkara yang makruh. Jadi automatik kita macam puasa tu dapat lapar dan dahaga je lah. Jadi kalau perbahasan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa ataupun yang makruh tu kita dah belajar sebelum ni kan. Jadi nanti dalam fiqh kot, dalam fiqh pun akan membincangkan tentang ni. Jadi kita akan tengok secara ringkas sajalah untuk puasa di bulan Ramadan ni kan. Okey. Jadi contoh yang macam saya cakap tadi lah, menahan mulut dari makan dan bercakap sia-sia. Maksudnya mulut kita bukan kita setakat tahan daripada makan je, tapi menahan juga daripada bercakap sia-sia. Maksudnya daripada bercakap yang sia-sia, mengumpat ke, ataupun bercakap benda yang tak baik ke, baik kita bercakap benda faedah kan, bawa faedah, ataupun diam. Kalau diam tak adalah dosanya. Macam tu. Okey. Terbit fajar sehingga terbenam matahari ni maksudnya apabila subuh, terbit fajar ni subuh lah. Subuh terbenam matahari itu waktu maghrib. Waktu tu kita tak boleh makan dan minum lah. Kita akan berpuasa sepanjang hari. Okey. Ibadah puasa adalah rukun keempat dalam rukun Islam. Maksudnya ibadah puasa ni rukun keempat lah. Rukun Islam kan ada 5 kan, yang kita ulang kaji tadi. Ibadah puasa termasuk dalam rukun Islam yang keempat. Jadi ibadah puasa ni amat penting lah akhirnya kan, sebab dah termasuk dalam rukun Islam. Okay. Semua orang Islam yang tiada keuzuran diwajibkan untuk berpuasa. Maksudnya semua orang Islam yang kuat ataupun mampu diwajibkan berpuasa lah. Bukan kata kalau kalau sakit tu tak apalah, orang kata ada keuzuran kan. Kalau dah sihat tubuh badan semua, kita kenalah puasa. Okey. Seterusnya kita tengok apa dalil puasa. Okey. Dalil puasa ni kita selalunya kalau dekat bulan Ramadan ataupun dalam bulan Ramadan, dalam fatrah mendekati Ramadan, kita akan dengar selalulah ayat ni kan. Yang daripada ceramah-ceramah mana pun, ayat yang diwajibkan untuk kita berpuasa. Inilah dalil yang mewajibkan untuk kita berpuasa. Okey. Allah Subhanahu wa taala menyebut, berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang sebelum kamu. Semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya Allah berfirman di sini, telah jelas dah Allah menyebut diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat yang sebelum kamu. Maksudnya umat sebelum ni pun berpuasa juga dan diwajibkan juga. Apabila benda ni wajib, kita harus buat lah. Kalau tak buat, berdosa. Kalau benda tu sunat, kita nak buat tak apa, tak buat tak apa. Tapi apa orang panggil,
Kalau buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apalah. Macam tu. Sama juga yang wajib kita kena buat. Tiada alasan lah. Kalau yang lawan wajib apa? Haram kan? Haram tu kita tak boleh buat. Okey. Jadi di sini Allah berfirman, umat-umat terdahulu pun juga wajib juga berpuasa seperti kita, kan? Jadi semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Apabila kita berpuasa ni, la'allakum, semoga kita menjadi orang yang bertakwa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan berpuasa yang sebenarnya, untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Okey, seterusnya kita lihat apa syarat-syarat wajib puasa, kan? Okey, syarat-syarat untuk wajib puasa yang pertama ialah Islam. Maksudnya orang kafir tidak wajiblah berpuasa, kan? Dalam ayat Quran tu Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ni, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman ni ialah orang Islam lah, dan tidak wajib bagi orang kafir melakukan puasa. Jadi orang yang bukan Islam, tidak ada, orang kata, tidak ada tanggungjawab mereka lah untuk berpuasa. Berpuasa ni hanya untuk orang Islam. Okey. Yang kedua, baligh. Okey. Tidak diwajibkan berpuasa ke atas kanak-kanak yang belum sampai umur baligh. Walau bagaimanapun kanak-kanak digalakkan berpuasa. Okey. Syarat yang kedua ni, baligh. Baligh ni sampai umur lah, orang kata, kan? Kalau perempuan dah keluar darah haid, kan? Kalau lelaki dah mimpi, orang kata, kan? Selalunya dalam umur 15 tahun lelaki akan bermimpi lah, orang kata, sampai umur, kan? 15 tahun macam tu lah, atas orang juga. Jadi mungkin perempuan lagi awal daripada tu. Mungkin perempuan lagi awal daripada umur 15 tahun tu, dah sampai umur dah. Jadi syarat yang kedua ialah baligh. Tidak diwajibkan kepada kanak-kanak yang belum baligh. Maksudnya kanak-kanak ni yang belum baligh, tak puasa pun tak apa, tidak berdosa. Tapi seeloknya kita galakkan mereka berpuasa, sebab daripada berpuasa lah, daripada kita ajar daripada kecil, jadi nanti dah sampai umur besar, dia orang tak ada masalah dah nak puasa. Janganlah kata kalau sampai besar pun tak puasa, baru nak puasa, susah dah, kan? Eloknya daripada kecil biarlah mereka nak puasa separuh ke. Contoh, ajak bangun sahur sekali, lepas tu mereka tengah hari dah nak buka. Sikit-sikit lah kita galakkan mereka berpuasa, ataupun kita bagi reward lepas raya, siapa yang puasa penuh dapat berapa duit ke, mainan ke, untuk kita menggalakkan lagi anak-anak kita berpuasa dah. Okey, yang ketiga, berakal. Tidak wajib berpuasa bagi orang yang gila. Maksudnya yang normal lah, macam kita, kan? Jadi kalau orang yang gila ni, dia dah terlepas daripada tanggungjawab. Dia tak perlu semayang, dia tak perlu puasa, sebab dia dah tak cukup syarat dah. Akal dia dah tak ada. Maksudnya untuk orang yang berakal, untuk orang yang waras, diwajibkanlah kita berpuasa. Okey. Yang keempat ialah berkemampuan. Apa maksud kemampuan ni? Ada duit ke? Kita tengok maksud dia. Tidak wajib bagi orang yang tidak berdaya berpuasa, seperti orang sakit, musafir, orang tua dan sebagainya. Maksudnya dalam berpuasa yang wajib ni, kita ada juga yang dikecualikan untuk tidak berpuasa, tapi kena gantilah, kan? Jadi berkemampuan di sini ialah dia mampu, dia tak ada macam penghalang untuk dia berpuasa, tidak berpuasa.
tidak terdaya berpuasa ni seperti kalau kita sakit, kalau isteri kuat sangat kan, tapi kita nak puasa kan. Jadi yang tu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Musafir musafir ni antara orang kata macam letih kan. Kalau kita bermusafir jauh sangat, tak apa. Islam ni agama hikmah. Jadi tak apa, tak nak berpuasa pun tak apa. Okey, orang tua kan biasalah, orang tua tak tak larat nak puasa kan. Jadi tidak berkemampuan lah dan sebagainya. Kalau kita fikir yang tidak berkemampuan, maksudnya kalau puasa jadi letih ataupun letih tu biasa cuma memudaratkan diri, yang teramat, kita tak apalah, dia terlepas lah daripada tu kan. Okey, macam kita cerita tadi kan, kita cerita tadi golongan yang dikecualikan berpuasa tadi kan. Jadi kita tengok sedikit siapa yang dikecualikan untuk berpuasa ni. Okey, yang pertama ialah orang yang sakit, kerana sekiranya dia berpuasa akan menyebabkan bertambah mudarat atau penyakitnya lambat sembuh. Maksudnya golongan pertama ni ialah yang sakit. Apabila dia berpuasa tu lagi mudarat ni macam lagi membahayakan lah kesihatan dia. Apabila dia sakit, kalau dia puasa tu sakit dia berpanjangan, maksudnya lagi lama ataupun menjadikan diri dia dalam keadaan yang bahaya, maka dia tidak diwajibkan berpuasa lah, dikecualikan berpuasa. Okey, yang kedua, orang yang sedang dalam perjalanan yang lebih dari 2 marhalah. 2 marhalah ni 92 km lah, jauh lah kan. 92 km ni dalam dekat 2 jam lebih kurang lah, macam tu kan. Jauh lah kalau kira. Kalau tidak menyusahkan, boleh meneruskan puasa. Tak adalah kata kalau kita asal bermusafir je, asal kita nak jalan jauh je, kena berbuka kan. Tak adalah. Tapi kalau tidak menyusahkan, kalau letih sangat, tak ada masalah. Maksudnya boleh kita nak berbuka. Ini adalah lebih baik dengan syarat mula bertolak sebelum subuh. Maksudnya kalau kita nak teruskan puasa pada hari itu, seeloknya lebih baik ni bukanlah wajib bertolak sebelum subuh, tapi seeloknya untuk memudahkan kita juga. Maksudnya kita akan sampai ke destinasi kita tu dalam keadaan yang singkat lah. Kalau kita subuh kita masih lagi, sebelum subuh kita masih lagi boleh makan kan. Lepas tu subuh, lepas tu kita meneruskan perjalanan. Bertolak tu makan atas kereta dah senang kan. Jadi kalau kita sahur dulu kat rumah, lepas tu baru nak bertolak, jadi masa tu kita dah start puasa, dia akan menjadi badan kita letih lah. Maksudnya perjalanan kita tu makin panjang kalau kita bertolak sebelum subuh ni. Memendekkan masa kita lah, memendekkan masa kita untuk sampai ke tempat yang dituju. Sebab tu dah Islam menggalakkan lah, maksudnya bertolak sebelum subuh lah, untuk hari-hari yang berpuasa kan, untuk mengelakkan kita letih. Okey, yang ketiga ialah wanita yang hamil atau wanita yang menyusukan anak dan bimbangkan kesihatan dirinya atau anak, atau kedua-duanya. Banyak dua kan. Okey, wanita yang hamil atau wanita yang menyusukan anak, maksudnya yang dikecualikan ni apabila wanita yang hamil dan wanita yang menyusu kan. Dia takut macam kalau kita berpuasa, kalau dia berpuasa akan mudaratkan kepada anak dia. Contohnya kalau menyusukan, mungkin ada infection ataupun mungkin akan memudarat, tak keluar susu ke macam mana ke kan. Jadi dia pun akan jadi sakit ke. Kalau dia bimbang macam tu, dia dikecualikan lah untuk berpuasa. Tiada masalah lah. Okey, kalau dia rasa okey, dia yakin, boleh teruskan berpuasa. Okey, yang keempat ya, orang tua yang tidak mampu berpuasa. Jadi yang orang tua lah, orang tua yang uzur kan, yang tak mampu berpuasa. Jadi mereka tergolong daripada golongan yang dikecualikan berpuasa lah. Sebab
dah tua lah semua kan. Kalau memang dah tak larat, memang tak boleh berpuasa dah. Mereka juga tergolong daripada yang dikecualikan berpuasa. Jadi setakat itu dulu pada hari ini untuk bab berpuasa. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam sesi yang akan datang, siri yang kelima. InsyaAllah kita akan membincangkan tentang haji sedikit, untuk rukun Islam yang terakhir lah, kelima kan, sebelum kita masuk ke rukun iman. Okay. Terima kasih kepada akak-akak, abang-abang yang sudi join, sudi dengar kan. Walaupun kita tidak bersemuka, tapi insyaAllah kita belajar macam ni pun insyaAllah diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab abang-abang menggunakan masa abang-abang, akak-akak, adik-adik kan, untuk mendengar perkongsian ilmu. Jadi insyaAllah kita doakan agar Allah mengganjarkan kita dengan sebaik-baik ganjaran. Amin insyaAllah. Okay, setakat tu dulu untuk hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.